Okay, so Assalamualaikum, selamat tengah hari semua. Jadi untuk hari ini, apa yang cikgu nak ajar kamu ialah tentang 5.3C, latihkan diri 5.3C. Ini sebenarnya kita dah belajar sikit dah dalam kelas lepas. Okay, kalau kamu ada join, kamu tengok video-video yang cikgu bagi, kita dah belajar dah tentang ini. Okay. Dalam kelas lepas ini kalau tak silap cikgu 2 atau 3 minggu lepas kita dah belajar. Lepas tu banyak cikgu buat latihan je dengan kamu. Okay, kenapa cikgu kata bahagian ni penting? Awal-awal tadi, siapa yang masuk awal, cikgu dah bagi tahu dah hari ni topik yang sangat penting. Okay, dalam topik hari ni, kamu akan belajar macam mana nak memerihalkan satu gabungan transformasi. Okay, kita dah tahu dah, transformasi ada 4 jenis. Jadi kalau gabung bermaksud kita akan gabunglah 2 daripada 4 jenis transformasi ini. So, kamu mesti kenal macam mana nak tentukan pembesaran, macam mana nak tentukan pantulan, macam mana nak tentukan putaran dan macam mana nak tentukan translasi. So, ini carta alir yang kita guna nak tentukan apa jenis transformasi yang berlaku. Yang pertama, kamu akan tengok dulu image tersebut kongruent ataupun bukan kongruent. Apa maksud kongruent? Bentuknya sama. Okay, kongruent tu maksudnya bentuknya sama tapi saiz dia pun sama. Okay, kongruent maksudnya bentuk mesti sama, saiz pun mesti sama. Kalau kamu ada objek dengan image yang bentuk sama, saiz sama, itu maksudnya image kamu kongruent. Tapi kalau kata kamu ada bentuk yang satu kecil, satu besar, tak kisahlah objek yang kecil ataupun objek yang besar, beza saja saiz tu bermaksud image tadi bukan kongruent, senang saja. Kalau ada perbezaan saiz bermaksud berlaku pembesaran. Ini paling senang untuk kamu tengok. Okey, ada saja beza saiz antara objek dengan image, pembesaran automatik. Kamu boleh jawab saja pembesaran dalam exam, kamu tak pandai nak buat benda lain, ayat-ayat lain tu kamu tak pandai nak lengkapkan tapi kamu tahu itu ada pembesaran, kamu tulis saja pembesaran, 1 markah dah kamu layak dapat daripada 9 markah. So sebab tu cikgu kata bab bahagian yang kamu nak belajar hari ni senang untuk kamu skor markah, minimum kamu boleh dapat 3 markah. Okay, kalau kamu betul-betul buat. Okay, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kata kamu ada image yang kongruent, kamu akan tengok kepada 2 bahagian pula, sama ada orientasi bentuk sama ataupun orientasi bentuk songsang. Jadi cara mudah nak faham apa maksud orientasi bentuk ni sama ataupun songsang. Okay, contoh macam ni. Kalau cikgu ada objek dengan image yang cikgu pantulkan. Okay, ingat balik apa tu pantulan. Kalau kamu ada objek, kamu ada garis pantulan, kamu akan pantulkan. Macam cermin lah, kamu duduk depan cermin, kamu akan cermin akan pantulkan image kamu di belakang cermin. Okay, sama juga konsep dia dalam bab transformasi ni. Objek duduk di bahagian depan garis pantulan, ini ibarat cermin kamu. Okay, jadi bila dia pantulkan, dia akan duduk di bahagian belakang. Kalau ni depan, ini bahagian belakang dia. Kalau bahagian kiri, kananlah bahagian belakang dia. Jadi bila kamu pantulkan, mesti pantulkan ikut tempat yang betul. Jadi kalau kita perhatikan kat sini, cikgu tandakan setiap bucu tu dengan nombor. Ini 1, ini 2, ini 3. Bila berlakunya pantulan, okay, orientasi ataupun kedudukan nombor 1, 2 dan 3 tadi dah berubah dah. Kalau tadi kamu tengok, objek 1 dia akan duduk di bahagian kanan nombor 2. 2 duduk di bahagian kiri nombor 1. Okay, 3 duduk dekat atas bahagian kiri. Tapi bila kamu pantulkan, orientasi dia dah berubah. 1 dia akan duduk bahagian kiri. Dia dah terbalik dah. Okay, kemudian 2 tadi yang duduk bahagian kiri ni dia akan pergi bahagian kanan. 3 pun sama. 3 awal-awal tadi duduk belah kiri. Tapi bila kamu pantulkan, dia akan duduk belah kanan. Ini yang kita panggil orientasi songsang. Okay, kalau terbalik sahaja kedudukan nombor-nombor tu, orientasi kita panggil sebagai songsang. Tapi contohlah kalau kamu buat translasi. Ini contoh translasi. Translasi yang berlaku 6-2. Apa yang berlaku sebenarnya? Ini objek. Okay, objek cikgu label nombor 1, 2, 3. So cikgu akan gerakkan 6-2 bermaksud 6 ke kanan, 2 naik atas. Kalau siapa yang pening lagi macam mana 6-2 ni, cikgu baca tengok balik video-video lama. Cikgu tak ada masa tau nak repeat setiap kali kelas. So kamu boleh tengok balik video-video lama, cikgu dah share dah.
Okay, so gerakkan 6 ke kanan, 2 ke atas. So bila kita gerak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2 naik atas. Okay, kalau kamu tengok position nombor 1 tetap dekat tempat yang sama. Duduk di bahagian kanan. Okay, kalau nombor 2 pun sama. Kamu gerak 6 kali, 2 naik atas pun dia akan duduk di bahagian kiri image kamu. Jadi ini bermaksud orientasi bentuk tu sama. Okay, beza dengan songsang tu tadi. Songsang tu kedudukan dia, orientasi nombor tu dah berubah. Tapi kalau kata translasi, bila kita ubahkan objek ke image yang baru, orientasi bentuk dia kekal sama. Okay. Sama juga dalam kes putaran. Okay, contohlah, putaran ni bermaksud kamu pusingkan gambar tu ikut darjah yang dia minta, ikut arah yang dia minta. Jadi ini yang asal. Okay, ini yang asal. So, bila kita pusingkan 90 darjah, contohlah cikgu kata cikgu nak pusingkan 90 darjah ikut arah jam. So, ini arah jam . Arah jam, kalau kamu tak pandai lagi nak tengok arah jam, tengok je lah jam kamu. Dia pusing jarum tu arah jam dari nombor 12 pergi ke nombor 3 tu arah kanan. Okey, jadi cikgu sekarang cikgu nak pusingkan objek asal cikgu ni ikut arah jam sebanyak 90 darjah. So kalau pusing 90 darjah bermaksud kamu akan pusing 90 darjah. Okay, kamu akan dapat macam ni. Ini pusingan 90 darjah tu tadi. Jadi kalau kita banding, okay, kedudukan nombor 1, ini nombor 1 kan. Bila pusing, dia tetap akan duduk di bahagian kanan. Okay. 2 pun sama. Kalau kita pusing, dia tak berubah tempat. Dia tetap duduk di bahagian kiri kamu punya segitiga ni. Okay. 3 ni pun sama. Bila pusing, orientasi dia tak berubah. Jadi ini yang kita panggil sebagai orientasi sama. Dalam exam, kalau dikata orientasi songsang, orientasi sama, kamu kena kenal macam mana beza orientasi songsang dengan sama ni. Kalau kamu tengok position, bucu-bucu ni berubah, bermaksud orientasi tadi songsang. Dia hanya berlaku kalau ada pantulan sahaja. Tapi untuk translasi dengan putaran, okay, ini putaran, orientasi dia kekal sama. Okay. Kalau pening lagi tak apa, nanti kamu tengok balik video ni sampai kamu faham. Kemudian yang ketiga, lepas dah tengok orientasi sama ataupun songsang, kalau songsang automatik itu pantulan. Okay. Kalau orientasi itu sama, kamu akan tengok pula jarak antara setiap titik sepadan. Okay, apa maksud jarak antara setiap titik sepadan? Macam ni. Okay, ini translasi. Jadi kita dah tengok dah macam mana nak buat translasi tu. So kalau kamu bandingkan lah bucu 1 dengan bucu 1. So cikgu buat satu garis warna hijau ni. Kita bandingkan jarak antara bucu 1 dengan 1. So kalau kita kira kotak dia, jarak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, itu bucu 1. Kemudian kamu check pula bucu 2. Okay, ini bucu 2. Kita kira jarak dia 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, check pula jarak bucu yang ketiga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, 6 juga. So kalau jarak antara setiap bucu yang sepadan tu sama, maksud translasi yang berlaku. Okay, jadi ini cara kamu nak fahamkan carta alir ni. Kamu ada salin sebelum ni, jadi kalau tak faham lagi macam mana nak baca carta alir, itulah cara dia. Okay, jarak antara setiap titik sepadan mesti sama. Jadi yang berlaku di situ ialah translasi. Tapi kalau kata kamu check jarak antara titik sepadan tu berbeza. Macam mana maksud berbeza ni? Okay, kita tengok pada putaran ni. Okay, kamu akan tengok jarak antara setiap bucu titik yang sepadan. So kalau 1 mesti sepadan dengan 1 lah. Okay, kita kira jarak dia. 1, 2, 3, 4 kotak. Okay, kalau kamu banding 2 dengan 2. Saya ingat. Okay, kita banding 2. 1, 2, 3,
4. Tadi cikgu kata kena berbezakan, tapi kenapa 1 dengan 2 sama jarak dia? Kamu tengok pula nombor 3. Okay, nombor 3. Dari cikgu lukis pun dah nampak jauh dah. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 kotak. Jadi di sini kamu nampak jarak antara titik sepadan tu tak sama. Kalau tak sama, transformasi yang berlaku jenisnya ialah putaran. Okay. Ini kalau ikut dalam buku teks lah. Okay, ada cara lain yang lagi senang sebenarnya macam mana kamu nak tengok. Tapi dalam buku teks dia ajar macam ni, kamu boleh tengok, fahamkan dulu flow dia. So hari ni sebenarnya apa yang cikgu nak buat dengan kamu, latihan 5.3C. So kalau kamu ada buku teks dengan kamu, tolong buka buku teks muka surat 158. Okay, 158. Latihkan diri 5.3C, kita akan jawab soalan 1 dan 2. So dalam soalan 1 dan 2 ni, dia selalunya akan keluar dalam kertas 2. Okay, dalam SPM kertas 2. Kalau kamu ingat balik kertas 2 ni macam mana? Kertas 2 soalannya berbentuk subjektif. Okay, bukan objektif, boleh A, B, C, D, tak ada. Subjektif. Kamu yang kena tulis jawapan kamu. So, bila keluar dalam kertas 2 subjektif, cara kamu nak dapatkan markah, kamu mesti ada jalan kerja ke apa. Tapi uniknya 5.3C ni dia tak ada jalan kerja. Kamu perlu perihalkan. Okay? Bila perihalkan bermaksud kamu akan tulis dalam bentuk ayat. Tulis dalam bentuk ayat. Cara kamu nak tulis dalam bentuk ayat itulah kamu kena hati-hati. Kemudian kamu kena ada cara lah, kena ada teknik dia lah. Kamu fahamkan teknik dia, kamu boleh score. Okay, total mark 9. Tapi selemah-lemahnya lah selalunya pelajar yang paling lemah pun kalau dia tak boleh skor 9, dia mesti boleh dapat sekurang-kurangnya 2 atau 3 markah. Macam mana nak skor sekurang-kurangnya 2 atau 3 markah, cikgu akan ajar, dan macam mana nak skor 9 full marks pun boleh. Okay, kamu kena fahamkan betul-betul sahaja hari ni macam mana nak buat benda ni ya. Okay, so kita akan start dengan soalan 1 dulu. Kita baca dulu soalan. Dalam rajah di sebelah, kita ada R prime, R double prime. R double prime. Macam mana nak baca? Kalau ada 2 koma ni kita panggil double prime lah. Kalau ada 1 koma kamu panggil R prime saja. So R double prime ialah imej bagi objek R di bawah gabungan transformasi AB. Perihalkan transformasi A dan transformasi B. So sekarang kalau kamu dah dapat saja soalan yang ada perkataan perihalkan, okay, perihalkan maksudnya tulis dalam bentuk ayat. Okay, apa yang kamu nak tulis ni sebenarnya? Apa jenis transformasi yang berlaku? So, berapa jenis transformasi yang kamu kena tulis? Tengok, dia kata gabungan. So, ada transformasi A, transformasi B, bermaksud ada 2 jenis transformasi yang kamu kena tulis. Dari 4 jenis yang kamu belajar tu, pilih 2 yang sesuai untuk gambar rajah yang dibagi. Okay, so ini gambar rajah yang dibagi. 1, 2. Kenal pasti dulu. Kalau tak ada tanda koma, ini ialah objek. Okay. Kemudian kalau ada tanda koma, kalau ada 2, maksudnya ini imej yang kedua. Imej yang terakhir. Sebelum dapat imej 2, dia ada imej 1 dulu. Sebab dia buat transformasi tu 2 kali kan. So sebelum dapat imej 1, imej 2, mesti ada imej 1 dulu. Kalau dia tak bagi dalam soalan, sebenarnya kamu bebas untuk pilih dekat mana-mana sekalipun kamu punya imej 1. Okay, untuk soalan macam ni dia ada banyak jawapan yang mungkin. Dalam buku teks mungkin dia bagi 1 jawapan, cikgu boleh dapat jawapan yang lain. Sekejap lagi kita bincang lah. Okay, apa beza antara jawapan dengan buku teks dengan jawapan cikgu nanti. Yang pertama, kita akan tengok dulu apa yang jadi dengan kamu punya objek dan imej. Okay, tengok dulu size dia sama ataupun berbeza. Okay, size dia sama ataupun berbeza. Kalau size dia sama,
Tengok saiz dia. Sama kan? Dia tak ada satu besar satu kecil kan? Okay, kalau saiz dia sama bermaksud pembesaran tak akan berlaku dekat sini. So kamu ada 3 option lagi. Apa 3 option kamu? Yang pertama, adakah translasi ataupun putaran ataupun pantulan. Okay, kamu kena pilih lah. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini, orientasi dia dah berbeza. Okay, apa maksud cikgu orientasi dia dah berbeza? Contohlah kalau kita tengok cikgu labelkan setiap bucu tu dengan nombor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kalau kita labelkan setiap nombor 4, 5, 6. Okay, dia akan dapat macam ni. So kalau kamu perhatikan kat sini, 1 duduk bahagian kiri. Okay, kamu kena pusing lah sikit kamu punya badan. Kamu pusing lah badan kamu. Kamu akan tengok 1 duduk bahagian kiri, 2 duduk bahagian kanan. Okay, kemudian, cikgu silap label, sorry. Ini 2, ini 1. Okay, tapi bila kamu tengok dekat sini, orientasi dia dah berbeza. 2 sekarang yang tadi duduk bahagian kanan, dia jadi 2 bahagian kiri. 1 tadi yang duduk bahagian kiri, dia dah jadi 1 duduk bahagian kanan. Ingat balik, kalau orientasi berbeza bermaksud ada pantulan. Kamu boleh jawab saja pantulan dekat kamu punya jawapan, kamu dah dapat 1 markah dah. Tak payah pening-pening nak jawab penuh pun kamu dah dapat 1 markah dah dari 9 markah. Okay. So, yang pertama kena pasti dulu apa yang berlaku. Pantulan. Okay. Kemudian, satu lagi kalau kamu perhatikan, selain pantulan, dia juga ada putaran. Okay, kenapa cikgu kata ada putaran? Sebab kedudukan dia dah berbeza. Azan. Kita stop sekejap 2 minit, lepas azan cikgu sambung balik. Okay. Okay, kenapa cikgu kata ada putaran? Sebabnya kalau kamu tengok dia dah berpusing dah tau benda ni. Dari L macam ni, tiba-tiba L tu dah jadi macam ni. Okay, selain dia pantul, sebab pantul saja tak cukup. Kalau kamu pantul, contohlah kamu pantul dari atas ke bawah kan, kamu akan dapat macam ni. So pantul saja tak cukup. Sebabnya lepas ni,
dia akan pusing pula. Bila pusing lah baru kamu dapat L macam ni. So ada dua jenis transformasi yang berlaku dekat sini, putaran dengan pantulan. So boleh saja kamu jawab putaran dengan pantulan, 2 markah dah layak kamu dapat. Okay, tapi macam mana nak dapat markah penuh? Ini yang kamu nak belajar hari ni. Okay. Jadi kamu boleh pilih mana-mana satu kamu nak buat dulu. Kamu nak pantulkan dulu baru putar pun boleh, ataupun kamu nak putar dulu baru pantul pun boleh. So let's say lah cikgu kata cikgu nak pantul dulu. Pantul tak payah susah-susah, pening-pening nak pilih garis jauh-jauh ke tak payah. Kalau kamu tengok dia akan pantul ke bawah dulu. Tak boleh pantul ke atas, tak ada ruang. Okay, pantul mesti ke bawah. So bila pantul ke bawah, kamu pilihlah satu garis bawah daripada kotak kamu punya objek ni, pilih saja satu kotak ke bawah. Ini sebagai garis pantulan kamu. So pilih saja garis ni, kamu lukis atas garis Y sama dengan 4. Jadikan ini garis pantulan kamu. So bila kita pantul dari atas, pantul ke bawah, objek image 1 nanti kamu akan dapat di bahagian bawah ni. Okay. So ini image 1, R prime. Jadi inilah transformasi yang pertama, transformasi B. Kenapa cikgu kata transformasi yang pertama? Sebabnya gabungan transformasi mesti mula dari belakang. Jadi kamu pun tulislah. Okay, transformasi B dulu. Apa jawapan dia? Apa yang berlaku tadi? Kamu buat pantulan. Jadi kamu pun tulis pantulan. Kamu boleh tulis pantulan ni pun, kamu boleh dapat 1 markah dah. Tapi bila nak tulis dalam bentuk pemerihalan ni, ayat yang penuh pantulan pada satu tempat kosong. Okay, apa yang kamu nak tulis dalam tempat kosong kamu ni? Paksi pantulan. Apa tu paksi pantulan? Dekat mana tempat pantulan tu berlaku tadi? So pantulan ni berlaku dekat garis ni kan? Y sama dengan 4. Inilah paksi pantulan kamu. Jadi tulis je lah. Pantulan pada garis Y sama dengan 4. So dari sini 1 markah, 1 markah. 2 markah dah kamu dapat. Okay, untuk soalan ni sebenarnya ada 5 markah je, bukan 9 markah penuh. Tapi dalam exam selalunya kalau ada soalan macam ni markah penuh 9. Tapi dia bergantung kepada berapa pecahan soalan yang dibagi kat kamu lah. Okay, jadi kita akan try, boleh tak kamu dapat 5 markah penuh daripada soalan 1 ni. So 2 markah yang pertama kamu dah dapat, dah siap. Okay, lepas kamu pantul kan, jadi tengok lepas pantul sebenarnya kamu pusing kan kamu punya image ni kan. Bila pusing itu bermaksud transformasi yang berlaku ialah putaran. Jangan tulis pusingan, tulis saja pusingan, salah. Okay, kalau kamu tengok dia pusing dari L macam ni, dia pusing jadi L macam ni. Kamu kata pusingan lah, tak boleh. Jawapan yang betul putaran. Okay, jadi kamu pun tulis untuk transformasi A. Putaran. Boleh saja tulis putaran terus boleh dapat 1 markah. Tapi nak dapatkan markah penuh, putaran pada satu tempat kosong. Tak ada, pada. Yang pertama satu tempat kosong. Okay, kemudian ada tempat kosong yang kedua. And then pada pusat. Okay, ini ayat penuh dia lah. So kenapa ada 3 tempat kosong? Ada 3 maklumat yang kamu perlukan bila nak tulis putaran. Darjah, berapa sudut dia. Kemudian kamu perlukan arah.
Apa arah dia? Ikut arah jam ataupun lawan arah jam? Dan yang ketiga, kamu perlukan pusat putaran. Okay, jadi dalam soalan ni sebenarnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah penuh. Okay, dah dapat 3 markah. Ada 3 markah lagi, maksud kamu kena isi 3 tempat kosong ni. Kita perlukan darjah, kita perlukan arah, kita perlukan pusat putaran. Okay, yang paling senang kamu nak tentukan sebenarnya arah. Kenapa cikgu kata paling senang nak tentukan arah? Tengoklah macam mana dia pusing. Dia pusing dari bawah pergi ke atas kan. Okay, buat anak panah ikut arah dia pusing tu. Kemudian kamu tengoklah. Ini lawan arah jam ataupun ikut arah jam? Lawan arah jam ataupun ikut arah jam? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu cikgu? Ini ikut arah jam ataupun lawan arah jam? Tengok direction yang cikgu tulis ni. Okey, lawan arah jam. Kamu boleh tulis saja lawan arah jam, dapat satu lagi markah. Lawan arah jam. Okay, now. Sekarang nak tahu berapa degree. Nak tahu degree ni senang saja kalau kamu tengok. Dari macam ni, pusing macam ni, sebenarnya dia pusing sekali sahaja. Kalau dia pusing sekali saja bermaksud 90 darjah. Okay. Tapi kalau contohlah kamu pusing macam ni, dia pusing sampai ke atas, tiba-tiba naik jadi macam ni, ini 180. Tapi ini dia pusing sikit je. Dari sini, pusing, naik atas macam ni, 90 darjah. So, tulislah 90 darjah. Dapat markah yang ketiga. Okay. So, 1, 2, 3 markah. Yang terakhir ni je mungkin susah sikit. Tapi sebenarnya kalau orang faham betul-betul tak susah pun nak buat ni. Okay, nak dapatkan pusat putaran. Macam mana nak dapatkan pusat putaran? Dia sebenarnya ada banyak cara. So cikgu ajar kamu satu cara yang cikgu rasa agak senang lah untuk buat. Okay, berbanding cara-cara lain. So apa cara tu? Kaedah ni kita panggil kaedah Zenter. Nanti cikgu akan bagi satu YouTube video, ada cikgu sekolah lain yang buat. Kamu boleh tengok YouTube video tu, fahamkan, ataupun nanti dalam kelas-kelas akan datang cikgu akan explain lagi dengan latihan banyak supaya kamu faham macam mana nak buat putaran ni. Okay, jadi macam mana nak buat putaran, nak dapatkan pusat putaran, kita akan guna kaedah center ni. So apa maksud kaedah center ni? Cara nak buat kaedah center, kamu akan pilih bucu yang sepadan. Contoh yang ni, sepadan dengan yang ni lah. Okay, kalau yang ni, sepadan dengan yang ni. Okay, pilih bucu yang sepadan paling dekat dengan antara objek dengan image kamu. Ataupun dalam kes ni antara image 1 dengan image 2 kamu. Sebab dekat sini berlaku putaran tu. So kamu pilih yang paling dekat tapi bucu tu mesti sepadan. Tak boleh lah kamu ambil yang ni, kemudian kamu sambung dengan yang ni. Dia tak sepadan. Ataupun kamu ambil yang ni, kamu nak sambung dengan yang ni. Sama, tak sepadan. Pilih yang sepadan. So paling dekat ini dengan ini. Okay. Paling dekat ini dengan ini. Apa yang kamu buat, kamu akan sambungkan dua bucu ni pakai pembaris. Okay. Kemudian tengok jarak dia. Berapa jarak dia? 1, 2, 3, 4 kotak. Pilih titik tengah-tengah antara bucu tu, antara garis yang kamu sambung. So kalau 4 kotak maksudnya tengah-tengah dia duduk dekat 2 ni lah. Okay, sini tengah-tengah. Apa yang kamu nak buat? Kamu akan buat garis serenjang. So macam mana nak buat garis serenjang tu? Garis serenjang tu bermaksud garis 90 darjah. Oh ni tak sekejap, salah ni bukan 90 darjah. Ambil pembaris lah, senang kalau kamu nak pastikan 90 darjah kamu tu. Sekejap, mana pembaris?
Jadi garis yang berserenjang tu pun mesti sama bentuk macam tadi. Mesti 4 jarak dia tapi kamu mesti lukis 2 atas. Okay. 2 turun bawah. So macam ni lah kamu dapat garis serenjang kamu. Kalau kamu test pun kamu nampak ini garis 90 darjah. Ini maksud garis serenjang. So bila dah lukis garis serenjang, okay, dekat hujung garis serenjang tu kamu akan label 2 titik. 1, 2. So ini ialah pusat putaran yang mungkin untuk kamu punya objek dan image. Kamu boleh pilih yang paling jauh. Jangan pilih yang paling dekat dengan anak panah kamu. Pilih titik yang paling jauh dari anak panah. Okay, ini 2 yang mungkin. Tapi cara nak pilih yang betul ialah pilih yang paling jauh daripada anak panah. Kamu lukis anak panah dekat bahagian bawah ni tadi kan sebab pusing ikut arah ni kan. So pilih titik yang paling jauh dari anak panah, tengok koordinat dia. 4, 6. 4, 6, inilah pusat putaran kamu. Jadi kamu pun tulis dalam ruang jawapan, pusat putaran 4, 6. Ini markah terakhir. Markah penuh kamu. So dari sini kalau kita tengok 1, 2, 3, 4, 5, 6 markah penuh. Okay, contohlah kamu kata, ya Allah susahnya macam mana nak buat. Tak pandai nak buat yang lain-lain pun tapi kamu boleh buat pantulan, kamu boleh tulis putaran. Ada saja jawapan ayat ataupun perkataan ni pada jawapan kamu tapi kamu tak pandai nak buat lain-lain. Kamu tulis pantulan, kamu tulis putaran, dari 6 markah penuh tu kamu layak dapat 2. Sebab tu juga kata tak pandai mana pun sepatutnya boleh dapat markah minimum 1 atau 2 daripada soalan ni. Okay. Dan kalau ada putaran, kamu boleh tengok arah, kamu buatlah arah putaran lawan arah jam. Dapat markah yang ketiga. Tengok berapa sudut dia, 90 darjah. Kamu pun tulis 90 darjah, dapat markah keempat. Tapi nak dapat markah penuh, ikut step by step yang cikgu ajar tadi. Okay. Nampak tak sebab apa cikgu kata bab ni senang untuk kamu dapat markah. Kamu tak perlu buat calculation panjang-panjang pun. Tak ada pun guna calculator. Adakah cikgu tunjuk calculator kat kamu hari ni? Tak ada. Okay, cumanya bila melibatkan transformasi ni satu je lah, kamu kena faham betul-betul 4 jenis transformasi tu tadi. Guna imajinasi kamu, bayangkan apa yang berlaku, kemudian jawab soalan kamu dengan teknik yang betul, kamu boleh dapat markah penuh. Okay, baru satu soalan, mungkin agak susah lah sekarang. Tapi bila lama-lama kamu banyak buat latihan, soalan untuk transformasi ni ialah soalan yang paling senang untuk kamu skor markah. Tapi syarat dia mesti banyakkan latihan lah. Tak boleh tengok saja video cikgu bagi, lepas tu habis kelas lagi sambung tidur. Tak boleh, kena banyakkan latihan. Okay? So ada tak soalan, siapa-siapa nak tanya apa-apa sebelum cikgu tunjuk kat kamu soalan nombor 2? Tak ada. Okay. Jadi yakin tak nak jawab soalan ni? Ke masih samar-samar lagi? Orang lain macam mana? Yakin ke tak nak jawab? Boleh lah. Okay, kita cuba lagi . So soalan 1 dah clear. Kita try soalan 2 pula. So soalan 2. Dalam raja di sebelah A double prime ialah image bagi objek A di bawah gabungan transformasi PQ. Perihalkan transformasi P dan transformasi Q. Okay. Jadi cikgu zoom dulu gambar. Cuba tengok. Apa satu jenis transformasi yang kamu nampak? Dekat sini clear kita boleh nampak satu jenis transformasi. Tak payah pening-pening. Tengok saiz dia. Satu kecil, satu besar. Apa yang berlaku? Kalau satu kecil, satu besar, apa yang berlaku? Siapa boleh tolong jawab? Apa jenis transformasi? Kalau objek kecil, image besar.
Suara cikgu tak jelas? Orang lain tak dengar juga ke suara cikgu? Putus-putus, mungkin line kot. Okay, line kamu lah tu sebab cikgu pakai wifi ni. Mustahil juga lah line cikgu yang tak ni, mungkin line kamu. Okay, bagikan cikgu jawapan. Kalau satu kecil, satu besar, apa jenis transformasi yang berlaku? Ini paling senang. Satu kecil, satu besar, apa jenis transformasi yang berlaku? Okey, pembesaran. So let's say kamu tulis pembesaran saja dalam jawapan kamu, 1 markah dah kamu dapat. Paling tak tahu nak buat pun, tengok apa yang ada. Kalau satu kecil, satu besar, kamu tulis saja perkataan pembesaran, 1 markah dah kamu dapat. Tapi kita tak boleh lah puas hati dengan 1 markah. Kamu kalau jawab, kamu mesti aim. Okay, strive for full marks. Bukannya setakat puas hati dengan 1 markah minimum saja. Macam mana nak dapatkan markah yang maksimum? Okay. So kita ada yang pertama pembesaran. Selain pembesaran, apa lagi yang berlaku? Kamu akan tengok adakah pantulan? Tak ada pantulan. Sebab apa? Tengok bentuk dia sama sahaja. Kalau yang ni, ini sama sahaja. Jadi apa lagi yang boleh berlaku? Selain daripada pembesaran, pantulan tak boleh sebab bentuk dia sama. Putaran boleh tak? Tak juga sebabnya dia tak berpusing kan. Dia tetap tempat yang sama. Dia punya apa orang panggil bentuk tu tetap duduk tempat yang sama. Jadi apa lagi yang mungkin berlaku? Translasi. Dia ada 4 jenis saja. Kamu tengoklah satu-satu. Ada tak pembesaran? Okey, ada pembesaran. Boleh tak pantul? Tak boleh pantul. Sebab apa? Kalau pantul dia akan jadi terbalik. Okay, dia akan jadi terbalik macam ni. Ataupun kalau kamu pantul dekat sini, dia akan jadi macam ni. Okay, jadi tak agak mustahil lah berlaku pantulan. Apa yang berlaku sekarang ialah pembesaran dan translasi. Jadi macam mana nak tulis? Okay, let's say lah kamu terus tulis pembesaran dan translasi, dari sini dapat 2 markah dah lah. Tapi kita tak nak 2 markah, kita nak markah penuh. Okay, macam mana nak tentukan dekat mana translasi berlaku? Selalunya kamu akan lukis balik. Kalau ada pembesaran, tips dia, kamu akan lukis kamu punya objek asal tu dalam image yang telah dibesarkan. Okay, apa maksud dia? Kamu lukis balik dalam image kamu, objek asal kamu. 1. Okay, kemudian yang ni 2 kan saiz dia. 2. Kemudian 3. Kemudian yang ni 2, lukis balik 2. Okay, kenapa cikgu letak dekat bahagian dalam? Sebabnya paling senang kalau nak buat pembesaran bila objek tu duduk dalam image kamu. Okay, bila duduk dalam image, inilah pembesaran paling senang. Jadi kat sini kita nampak tahu flow dia. Apa yang berlaku? Dia ubah dulu tempat, pergi ke bawah. Kemudian lepas dia ubah tempat pergi ke bawah, dia besarkan. Jadi kat sini berlaku translasi dulu, baru pembesaran. Pilihlah mana satu, P atau Q translasi. Sebab kita start dengan huruf belakang, bermaksud Q ialah translasi, kemudian P ialah pembesaran. Pastikan kamu tulis pada ruangan yang betul. Okay, contoh kamu tulis transformasi Q dulu. Transformasi Q. So kita nampak kat situ berlaku translasi. Okay, translasi, satu je maklumat yang kamu perlukan. Apa translasi yang berlaku? Berapa kali dia gerak dekat paksi X dan berapa kali dia gerak pada paksi Y. Jadi kita tengoklah. Okay, sekarang dia turun ke bawah. 1, 2, 3. Dia ada tak gerak ke kanan ataupun ke kiri? Tak ada. Dia hanya turun ke bawah sahaja. Jadi bermaksud translasi kamu untuk paksi X kosong. Dia tak gerak ke kanan atau ke kiri. Dia hanya turun bawah sahaja. So berapa kali dia turun bawah? 3 kotak. Okay, kalau 3 kotak turun ke bawah. Okay, yang lain pun sama. Kalau kita test 3 kotak bermaksud negatif 3. Sebab apa negatif? Sebab dia turun bawah. Kalau naik atas tadi positif.
Kalau dia naik atas, kamu tulis positif, tapi sebab dia turun bawah, kamu tulis nilai dia sebagai negatif. Okay, boleh tulis yang ni, dapat dah 2 markah yang pertama. 1, 2. Okay, dah siap dah. View. Buatlah pula transformasi P. Transformasi P. Transformasi P ialah pembesaran. Okay, tulislah perkataan pembesaran. Dapat markah yang ketiga. Tapi kita nak markah penuh. Kalau nak tulis pembesaran, mesti ada pembesaran pada tempat kosong yang pertama. Apa yang kamu nak isi tempat kosong yang pertama? Pusat pembesaran. Okay, pusat pembesaran dengan faktor skala. Kamu kena carilah faktor skala. So macam mana nak cari faktor skala? Ada rumus dia, ingat balik apa rumus dia. K sama dengan image bahagi objek. Okay, jadi cara yang pertama, cari dulu pusat pembesaran. Kalau kamu ingat balik lah, nak dapatkan pusat pembesaran paling senang, sambungkan bucu setiap yang sepadan dari image pergi ke objek kamu. Okay, sambung yang pertama sini. Kemudian yang ni pun kamu sambung. Tengok dekat mana tempat dia berkumpul. Okay, nampak tak dia berkumpul kat satu tempat ni? Jadi inilah pusat pembesaran kamu. Sebab tu cikgu kata, kalau kata nak besarkan, lukis objek asal kamu tu duduk dalam image. Bila kamu lukis dalam, senanglah kamu nak cari pusat pembesaran dia. Okay. Jadi cuba bagi koordinat. Apa koordinat pusat pembesaran dia? Cuba tengok koordinat, kemudian tulis kat cikgu apa jawapan untuk koordinat pusat pembesaran. Apa koordinat dia? Okey, 3, 6. So tulislah dalam kamu punya ayat koordinat 3, 6. Ataupun kamu boleh tulis pada pusat 3, 6. Ada perkataan pusat ke, tak ada perkataan pusat ke, tetap dapat markah. 1 markah. Yang penting koordinat dia kena betul. Okey, dengan faktor skala, K sama dengan image bahagi objek. So macam mana nak kira faktor skala ni? Kamu akan ambil ikut size image bahagi size objek. Pilih mana-mana sisi yang sepadan. Contohlah kamu nak pilih atas. Kalau yang sepadan dengan dia, yang ni lah atas ni juga. Kalau kamu nak pilih sisi bawah untuk image kamu, yang sepadan dengan dia, yang ni lah. Okay, jadi kira image bahagi dengan objek. Image berapa saiz dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bahagi dengan objek. 1, 2, 3. Jadi kira nilai K kamu. K sama dengan 6 bahagi 3. Kenapa 6 bahagi 3? Ini bawah 6 untuk image. Objek kamu 3. So 6 bahagi 3 sama dengan 2. Ini nilai K kamu. Tulis saja dalam ayat. Faktor skala K sama dengan 2. Ini markah yang terakhir. So berapa total markah kamu boleh dapat? 5. Sebab tu cikgu kata dia bergantung kepada soalan lah. Kalau lagi banyak dia tanya dalam soalan kamu, lagi banyak markah kamu boleh dapat. Tapi tengok sekurang-kurangnya kalau kamu tak boleh dapat markah penuh, kamu mesti pastikan kamu boleh dapat 2 markah daripada jenis transformasi. Kalau kamu tak pandai nak buat yang lain-lain sekalipun, tolonglah pastikan kamu boleh buat. Kenal pasti apa jenis transformasi yang berlaku. Jadi sekurang-kurangnya kamu tetap dapat markah daripada kamu biarkan kosong. Kosonglah markah kamu. Okay? Jadi kita dah bincang soalan 1 dan 2. Kita ada 5 minit lagi, jadi tak sempat nak buat soalan nombor 3.
Cikgu akan fokus bahagian ni dekat kamu. Kita buat banyak latihan bahagian ni dekat kamu supaya nanti dalam exam ini antara bahagian yang kamu boleh score markah. Sebabnya dalam kelas ni cikgu dah aim dah. Ada beberapa orang yang cikgu tahu dia boleh buat kalau dia buat latihan cukup. Okay. Yang lain mungkin agak lemah. Kalau lemah pun macam cikgu kata tadi, lemah pun kalau kamu kategori memang ni bodoh sangat dalam matematik, tak tahu apa ni kan. Kalau kamu tak tahu apa sekalipun, kamu mesti boleh dapat skor markah yang rendah dengan hanya tulis apa jenis transformasi yang berlaku asalkan kamu faham 4 jenis transformasi. Okay? Kalau masih tak faham, tengok balik video-video, cikgu ada share video-video, tengok balik nota-nota, buat ulang kaji. Okay? Bukan cikgu bagi saja-saja, bukan cikgu bagi saja nak berhabis tenaga cikgu. Cikgu bagi apa saja je nak penuhkan WhatsApp chat kamu, bukan untuk kamu buat ulang kaji bila-bila masa. Sebab tu cikgu bagi video-video tu, kamu dah lah nak harap masuk kelas pun, kadang-kadang masuk kelas tak tahulah belajar ke ataupun masuk kelas setakat masuk je. Bila cikgu tanya 2-3 orang je yang jawab, orang lain tu tak tahulah betul ke tak kamu dengar. Okay, so kita stop dekat sini. Nanti cikgu akan share jawapan ni dan cikgu akan share balik video. Kamu tengok, fahamkan betul-betul. Pastikan buat kerja ni dalam buku kamu. Kita dah bincang dah, jawapan semua cikgu dah bagi dah. Tinggalnya kamu balik, duduk, bukan balik lah, nak balik mana, memang kamu duduk kat rumah dah. Kejap lagi, habis kelas, buat latihan ni dalam buku matematik 1. Okay, pastikan tulis tarikh hari ni 27 hari bulan. Hari Selasa, kemudian indeks latih kendiri 5.3C. Okay. Soalan tak payah salin lah. Kamu mungkin tak ada apa kertas grid macam ni kan, susah pula kamu nak lukis. Pastikan tulis jawapan dia betul-betul. Okay, kemudian tengok balik video ni, fahamkan balik video ni. Okay, jadi itu sajalah untuk hari ni. Terima kasih kelas. Jumpa lagi kelas akan datang. Okay, kalau ada masalah tanya, banyakkan bertanya, jangan senyap saja. Okay, terima kasih, boleh bersurai. Bye-bye.